Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita sambung lagi. Di mana sebagai permulaan aktiviti kita ialah mari kita memahami untuk kita menghayati betapa indahnya solat. Okey, mari kita tengok daripada persediaan sebelum solat, di mana persediaan sebelum solat ini kita bersuci, berwuduk dan juga mengenakan pakaian yang indah-indah. Hikmah dia ialah untuk mempersiapkan diri bagi mendirikan solat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu persediaan sebelum solat. Kemudian kita pun dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar azan. Panggilan azan itu merupakan kata-kata aluan. Kempen untuk mengajak hambanya menemui Tuhannya. Memberi peringatan kepada hambanya bahawa solat membawa manusia ke arah kejayaan. Di mana dalam solat itu kita dengar Hayya 'alal solah. Maksudnya marilah bersolat. Mendirikan solat. Hayya 'alal falah. InsyaAllah membawa kita ke arah kejayaan. Bukan saja-saja azan tu dipanggil untuk membesarkan Allah, di mana ada hikmah di sebalik itu, mengajak kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana adanya kejayaan di situ. Okey. Yang seterusnya, kita dah dengar azan, andai kata kita solat berjemaah di masjid ataupun di surau rumah, di rumah-rumah Allah, kita tunggulah sementara iqamah itu. Jadi apabila dah masuk, dah cukup masanya lah. Biasanya kalau solat-solat yang selain daripada subuh ni, dia tunggu 10 minit baru dia iqamah kan. Okay, kalau subuh biasa 15 minit. Ataupun kita di rumah, muslimat di rumah, lepas daripada dengar azan, iqamah lah. Bilal pun iqamah. Iqamah itu hikmahnya mengiringi dan mengajak umat menuju ke kiblat yang satu. Dalam surau kan, dalam masjid ke, kita duduk merata tempat kan. Okey, kemudian Bilal pun iqamah. Kemudian dia iqamah, melafazkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita pun membuat saf, membina saf, merapatkan saf sebelum kita bersolat, dan pada waktu itu kita menuju ke satu kiblat yang sama. Okey, kemudian lafaz niat. Lafaz niat dan juga niat. Okey, di mana hikmahnya sejauh mana keikhlasan kita menyembah pencipta kita melalui solat. Hanya dia sahaja yang mengetahui keikhlasan kita. Jadi kita pun niatlah. Contohnya kita nak solat subuh, usalli fardhas subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekiranya solat berjemaah kan. Jadi dalam hati kita niatlah bahawa kita sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Taala. Okay, kita pun akad takbir kan. Lepas daripada itu kita akan akad takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua-dua belah tangan ke arah kiblat sambil menyebut Allahu Akbar. Lafaz yang boleh melupakan kita daripada segala sesuatu, kerana apa yang sedang dihadapi ketika solat jauh lebih agung daripada dunia dan urusan di luar solat. Jadi kita nak rasa macam tu, insya-Allah. Dengan asbab kita faham makna bacaan dalam solat dan ingat makna bacaan solat, insya-Allah kita akan lebih menghayati setiap pergerakan, setiap perbuatan dalam solat. Okey, lepas daripada kita angkat takbir, takbiratul ihram, kita akan membaca doa iftitah. Okey, insya-Allah kita akan cover dalam perkongsian kita selama 7 hari ini, ialah bermula daripada doa iftitah yang pertama, yang kedua surah Al-Fatihah, yang ketiga rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, dan seterusnya doa kunut. Okey, insya-Allah. Okey, doa iftitah inilah membangkitkan perasaan sebagai hamba apabila berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan manusia, bumi, langit, planet dan segala galaksi yang ada. Maksudnya kita, sebab itulah kita sebut, nanti kita akan huraikan. Biar kita tunggu dulu. Okey, kita lalu dulu. Okey, selepas daripada kita baca doa iftitah, kita akan baca surah Al-Fatihah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Okey, di mana dalam doa iftitah, dalam surah Al-Fatihah ini dan juga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini mengandungi puji dan puja kepada Tuhan pentadbir alam semesta, ya, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
di mana kita mengiktiraf dengan ketundukan kepadanya dan keagungan yang menguasai hari pembalasan. Itu kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kan Al-Fatihah ini rumusan pada 113 ayat-ayat Al-Quran yang lain, kan. Okey, 113 surah daripada Al-Quran itu. Jadi kita kena wajib baca surah Al-Fatihah. Okey, lepas daripada tu kita dah membangkitkan rasa kita dengan membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, maka kita akan lalui perbuatan rukuk, menundukkan badan pada kadar 90 darjah sebagai pengukuhan ketundukan jiwa sambil kita mengulang-ulang lafaz memuliakan dan mengucapkan tasbih mensucikan Allah yang Maha Agung. Nanti kita akan detailkan. Kemudian seterusnya kita i'tidal, iaitu kita membangkitkan mengharapkan Allah menerima tasbih dan tahmid yang kita ungkapkan semasa rukuk tadi. Okey. Itu di mana bangkit dari rukuk sambil mengucapkan lafaz memuji Allah sebelum menurunkan badan ke bumi dan menyentuhkan dahi ke tanah ataupun ke tempat sujud. Iaitu perbuatan i'tidal. Lepas tu perbuatan lagi, iaitu apa dia perbuatan? Rukun fi'li, iaitu kita sujud, menyentuhkan dahi ke tanah atau tempat sujud yang setaraf rendahnya dengan tanah, di mana kita mengulangkan bacaan yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan mensucikan dengan penuh ketundukan. Okey. Lepas daripada sujud, maka kita duduk antara dua sujud, juga rukun fi'li, iaitu posisi yang paling indah dan tepat untuk memohon kepadanya setelah kita melakukan penyembahan kepada Allah. InsyaAllah dalam cabaran kita ni kita akan hafal dan faham maknanya. Okey, seterusnya kita akan mengulang mengikut bilangan rakaat. Ulang apa? Membaca Al-Quran, iaitu doa, membaca surah Al-Fatihah dan juga ayat-ayat Al-Quran pilihan. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud mengikut bilangan rakaat. Dan yang terakhir ialah okey, kalau solat subuh ada doa kunut. Okey. Kemudian yang terakhir ialah duduk tahiyat. Duduk tahiyat mengarahkan doa penghormatan, selawat dan ucapan thayyibah dan sejahtera ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa penghormatan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Turut didoakan kepada diri kita dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Ucapan untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala turut dilafaz melalui syahadah, dan juga kita menzahirkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim menerusi selawat yang sempurna, iaitu selawat Ibrahimiyah. Okey, dan akhir sekali ialah ucapan salam untuk melatih kita supaya prihatin dengan persekitaran dengan cara kita mendoakan makhluk-makhluknya yang lain. InsyaAllah kita akan detailkan selama 7 hari ini. Ini ialah orang kata keindahan solat itu, penyembahan kita ataupun pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah bersambung dalam video lagi, Allahu Akbar, dalam audio yang berikutnya. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.